Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT dan para malaikatnya menurunkan rahmat ke atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Tabarani dan Ibnu Hibban. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT dan para malaikatnya menurunkan rahmat ke atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Tabarani dan Ibnu Hibban. Keterangan begitu besar nikmat dan ihsan Allah SWT ke atas umat ini, sehingga melalui keberkatan Ramadan dia telah menjadikan makan sebelum berpuasa yang dinamakan bersahur itu pun satu perkara yang mendatangkan pahala. Dengan bersahur juga orang-orang Islam diberikan ganjaran. Banyak hadis yang menyebutkan kelebihan dan ganjaran bersahur. Allama Aini rahmatullahi telah menukilkan ijma' ulama' bahawa bersahur adalah sunat. Beliau juga telah menukilkan hadis-hadis daripada 17 orang sahabat radhiyallahu anhuma tentang kelebihan bersahur. Ramai manusia terlepas pada kelebihan bersahur kerana kemalasan, dan ada sebahagian yang lain pula selepas saja solat tarawih terus makan lalu pergi tidur. Mereka ini juga terlepas pada ganjaran tersebut. Dari segi bahasa, sebagaimana ditulis dalam kamus, sahur adalah makanan yang dimakan ketika hampir waktu subuh. Sebahagian ulama' mengatakan bahawa waktu sahur bermula setelah separuh malam berlalu. Sementara penulis kitab Kasisaf pula mengatakan bahawa masa bersahur ialah 1/6 terakhir pada malam, yakni seluruh malam waktu malam dibahagikan kepada 6 bahagian dan masa bersahur adalah bahagian yang terakhir. Contohnya ialah jika tempoh daripada terbenam matahari sehingga naik fajar sadiq adalah 12 jam, maka 2 jam yang terakhirlah masa untuk bersahur. Melewatkan bersahur adalah lebih utama dengan syarat tidaklah keterlaluan sehingga mula syak terhadap puasa itu sendiri. Kelebihan bersahur telah dinyatakan dalam banyak hadis Nabi SAW. Nabi SAW telah bersabda, perbezaan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab, iaitu Yahudi dan Nasara, adalah dengan bersahur. Mereka tidak bersahur. Dalam hadis yang lain, bagi Rasulullah bersabda, bersahurlah kerana dalam bersahur terdapat keberkatan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga bersabda terdapat 3 keberkatan. Terdapat keberkatan dalam 3 perkara: berjemaah, sarit dan bersahur. Maksud berjemaah dalam hadis ini adalah umum. Solat berjemaah dan apa-apa sahaja amalan orang Islam yang dilakukan secara berjemaah disertai dengan bantuan Allah SWT. Sarit pula ialah roti yang direndam dengan kuah daging. Ia sangat lazat. Ketiga ialah bersahur. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memanggil mana-mana sahabat untuk makan sahur bersama baginda SAW, baginda SAW bersabda, datanglah dan makanlah makanan yang berkat ini. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, bersahurlah untuk mendapatkan kekuatan berpuasa dan tidurlah pada waktu tengah hari, yakni khairullah, untuk membantumu bangun pada akhir malam. Sayyidina Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu telah meriwayatkan daripada seorang sahabat bahawa beliau berkata, saya pernah bertemu Nabi SAW sewaktu Nabi SAW sedang makan sahur. Baginda SAW telah bersabda, bersahur adalah satu perkara yang diberkati yang Allah SWT telah kurniakan kepadamu. Janganlah kamu meninggalkan bersahur. Baginda SAW telah memberi galakan untuk bersahur dalam banyak hadis, sehingga bahkan baginda SAW telah bersabda, jika tiada apa-apa, maka makanlah walaupun sebiji tamar kering dan minumlah walaupun seteguk air. Oleh kerana itu, hendaklah orang yang berpuasa mengambil berat terhadap amalan yang memberi 2 faedah ini, iaitu untuk kesenangan dan manfaat diri sendiri, di samping memperoleh pahala dengan percuma. Semoga Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.